sahabat, kena ingat dia ialah isteri Nabi yang paling cerdik, paling banyak menghafaz hadis. Yang keempat ni, yang pertama Abu Hurairah, kedua Anas bin Malik, yang ketiga Ibnu Abbas, yang keempat barulah Aisyah 2210 hadis. Paling banyak Abu Hurairah 5735 hadis. Siti Aisyah ni cerdik kan, sebab dia tu banyak ilmu, banyak Nabi letak kat dia, doa-doa kat dia. Orang cerdik ni, orang pandai ni, dia tak perlu cakap pun tahu dah. Ini sifat dia. Sebab tu bila Nabi nak wafat ni, masuk adik Siti Aisyah ke bilik Rasulullah, dia bawa kayu siwak, sugi, kayu arak tu, bukan arak minum, nama dia arak, kayu siwak tu sugi. Nabi jeling je. Bila Siti Aisyah nampak Nabi jeling ke arah Abdul Rahman yang pegang kayu, Siti Aisyah faham Nabi nak gosok gigi. Tengok isteri yang baik, subhanallah. Suami belum minta je dah tahu dah. Kadang-kadang kan minta air kan, teh secawan 2 tahun baru sampai. Bukan orang sini, orang Jepun. Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia tahu. Dia tanya Rasulullah, dia kata kau nak gosok gigi. Nabi mengangguk. Sebelum dia beri kat Rasulullah, dia ambil kayu tu, benda tu bila baru, dia tak lembut, tak berbulu lagi. Digigit dulu, dia kulit tu dia buka, dia gigit bagi lembut. Gigit lembut baru dia gosok dekat gigi Rasulullah. Kata Siti Aisyah, aku rasa bersyukur, beruntung sebab sebelum Rasulullah wafat, air liur aku dah bercampur dengan air liur Rasulullah. Dan Nabi mati dekat dada Siti Aisyah, dekat leher Siti Aisyah, kepala Rasulullah. Sebab tu kita ni, antara rezeki kita, kalau suami mati, kita yang tunggu. Sebab selalunya suami isteri ni yang mati dulu suami. Selalunya. Ini bukan hadis ini hadis hang jebat. Selalunya, ghalibnya gitu. Sebab itu dia memerlukan isteri yang faham. Ada orang suami nak meninggal, saya sampai pukul 11 malam. Isteri duduk sana menyembang. Saya panggil dia, puan, ni kejap. Ada apa ustaz? Sayang suami tak? Sayang ustaz. Kalau sayang di sini, bukan di sana. Suami nak meninggal bagi tazkirah lagi. Inilah kerja aku. Sekarang ni dah teruk ni, puan. Tengok matanya, tengok hidung, tengok telinga, tengok pelipis, tengok kaki, dah teruk dah. Di sini, sayang di sini. Sebab itu, kalau kita ni tak sayang suami, ini yang kita buat macam ni, tak tahu nak buat apa suami nazak. Sebab kita memerlukan orang yang faham, boleh tolong kita. Tengok Siti Aisyah radhiyallahu anha buat apa? Sehingga kan digosokkan gigi Nabi. Dalam keadaan itulah saat-saat terakhir dia tahu suami dia suka apa. Allahu Akbar. Indahnya hidup macam ni, subhanallah. Hebat. Nak sebutnya bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia terasa dengan perbuatan Nabi. Kan hari tu kita dah bincang, sampai Rabi dia panggil Rasulullah, panggil Sayyidina Ali, panggil Usamah bin Zaid, duk bincang. Wajarkah aku ceraikan Aisyah? Sampai tahap tu. Apa maksud dia? Seolah-olah mempertikaikan isteri dia. Dia yang dalam ni kita bincang ni. Bangunlah kepada Rasulullah untuk ucapkan terima kasih kepadanya. Ditengok, dijawab, demi Allah aku tidak akan bangun kepadanya. Aku tidak akan pergi memeluknya. Kecuali apa? Kecuali Allah. Aku tidak akan memuji kecuali Allah. Rasa sakit hati masih ada Siti Aisyah. Biasa manusia. Tapi nak sebutnya, ini keadaan yang berlaku dalam situasi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi dia berbincang dengan sahabat-sahabat, tapi sahabat-sahabat menenangkan, Sayyidina Umar menenangkan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, tak kau kenal Aisyah?" "Ya." "Dan aku yakin Siti Aisyah tidak akan buat benda yang tak baik." Sebab tu kita dah lama dengan suami kita, dah lama dengan isteri kita, tiba-tiba orang lemparkan satu fitnah keluarga kita,
Orang tu kita kenal pun, baru kenal semalam, kita terus percaya dia, ya salam. Maknanya terlalu mudah kita dalam menilai satu perkara itu tanpa usul peksa. Dan sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah turunnya wahyu tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Tadi Abu Bakar, setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang membebaskanku, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan sesuatu pun kepada Mistah setelah apa yang dia katakan kepada Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq sebelum ini sentiasa memberikan sedekah kepada Mistah kerana dia adalah kerabatnya dan dia pula seorang yang miskin. Jadi antara yang melemparkan fitnah itu ialah Mistah bin Usasah. Usasah, siapa dia? Anak saudara sepupu dengan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar dengan mak Mistah sepupu. Jadi anak kepada Abu Bakar dengan Mistah ialah apa dia? Dua pupu. Betul tak? Betul tak? Ke tak betul? Tak faham. Maknanya Mistah ni mak dia dengan Abu Bakar sepupu. Jadi Mistah dengan Siti Aisyah dua pupu. Mistah dengan Abu Bakar anak saudara sepupu. Sepupu dia ada sepupu, dua kupu-kupu, tiga kupu-kupu, empat kupu-kupu, lima rama-rama. Jadi Mistah ni orang miskin. Bulan-bulan siapa yang bagi dia punya menyara hidup dia? Abu Bakar As-Siddiq. Bila mana dia ini memfitnah Siti Aisyah, lalu Abu Bakar pun terasa. Abu Bakar kata, aku tak nak lagi bagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Dan apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 22 ni bila turun, Abu Bakar rasa salah. Abu Bakar rasa bersalah sebab dia mengungkit sumbangan dia pada Mistah selama ni. Sebab tu sebaik-baik kita punya infak jangan ungkit. Sebab bila kita mengungkit bermakna tidak ada keikhlasan dalam memberi. Kadang-kadang kita memberi tapi kita menghina orang yang